afternoon. Afternoon, Matron. Ya, boleh dengar ya? Boleh. Boleh ya? Okay. Hello, hi. Hi, Dr. Hi, good afternoon, Shafna, everyone. Hi. Shall we start now? Can, Dr. Okay. So we are going to start now, normally. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Dr. Azura Ahmad. Saya adalah Ketua Tadbir Urus Clinical Care Clinics. Terima kasih kerana sudi untuk sertai kelas online kita hari ini. Kelas ini lebih tertumpu kepada nursing staff iaitu para jururawat, para klinik assistant, juru X-ray dan juga staf-staf yang lain. Tetapi doktor juga digalakkan untuk join sekali supaya kita boleh sama-sama belajar dan timba sedikit sebanyak ilmu daripada matron. Sebelum kita mulakan sesi kita hari ini, sedikit housekeeping announcement. Tolong mute your microphone. You all boleh unmute bila ada nak tanya soalan ataupun nak dapatkan penjelasan. Satu CPD point nasi akan diberi untuk semua yang hadir pada hari ini. Tapi yang mana share device dekat klinik tu, bolehlah bagi nama dekat matron kemudian ya. Selepas habis sesi kita hari ini, kita ada survey form ataupun borang tinjauan online yang kita akan edarkan selepas habis sesi kita hari ini ke dalam pukul 2 macam tu. Minta tolong you all isikan feedback form ini, borang tinjauan ini untuk penilaian departmen kami ya. Untuk pengetahuan semua, ini adalah sesi kelas nombor 4 ya, nombor 4 untuk tahun ini. Kita ada video recording untuk sesi yang lepas. So, sesiapa yang nak tengok balik video rakaman minggu-minggu yang lepas, bolehlah layari saluran YouTube Care Clinic ya, channel Care Clinic channel YouTube ya. So, untuk minggu ini kita ada satu topik yang sangat menarik ya, iaitu pengurusan kecederaan dengan jarum ataupun peralatan tajam. Dalam bahasa Inggerisnya, needle prick injury management. Bersama kita hari ini adalah seorang penceramah yang sangat berpengalaman, iaitu Matron Shopna. Beliau adalah Ketua Jururawat Care Clinics. Matron Shopna mempunyai pengalaman yang sangat luas di mana beliau sudah pun berkhidmat sebagai penyelia jururawat di KKM lebih daripada 30 tahun dan telah membesara tahun lepas dan sekarang beliau menyertai Care Clinic Group. Topik needle prick injury sangat untuk petugas kesihatan macam kita yang setiap hari berdepan dengan alatan tajam ataupun jarum ataupun alatan surgical dan medical yang lain. So untuk itu amatlah penting untuk tahu macam mana untuk mengendalikan alatan-alatan tajam ini secara betul supaya kita boleh mengelakkan kecederaan alatan tajam. So harap you all boleh tumpukan perhatian ya semasa ceramah matron dan kita akan buka sesi soal jawab selepas selesai presentation beliau. So tanpa buang masa lagi, saya ingin mempersilakan Matron Shopna untuk memulakan presentasi beliau. Matron silakan. Sebelum itu saya share dulu slide. Sorry about that. Okay. Okay, selamat tengah hari ya semua. Boleh dengar ke Matron cakap ni? Boleh. Boleh ya? Boleh Matron. Matron nak cakap dia tolong mute kan ya seperti doktor punya bila nanti ada soalan baru you unmute. Okey? Kalau tidak nanti bising tak boleh dengar. Okey.
Thank you. Okey, kita mulakan sesi ya. Hari ini kita akan bercakap tentang pengurusan kejuruteraan ya dengan jarum dan peralatan tajam ataupun dalam bahasa Inggeris is needle prick injury, okay, and sharps. Okay, next doktor. Okay, kita ada objektif ya yang perlu kita patuhi, iaitu SOP ini meliputi pengurusan dan pencegahan kejuruteraan jarum dan peralatan tajam di klinik, di semua klinik CCHS ya. So semua kena amalkan dan patuhi SOP ini. Ya, itulah objektif kita. Okey. Next doktor. Okey, apakah skop dan tanggungjawab? Ya, apakah skop dan tanggungjawab? Skop dan tanggungjawab kita adalah ketua-ketua tabib urus klinikal dan kejururawatan hendaklah membangunkan proses-proses yang berkaitan dengan SOP ini adalah menjadi tanggungjawab ya in charge ya untuk memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap SOP ini. Ya, ini adalah penting ya untuk kita mematuhi SOP ini di setiap klinik. Okey. Next slide. Okey, apabila kita menjalankan prosedur ya, prosedur ini, kita harus ingat ya, semua jarum yang digunakan ya, apa-apa jenis peralatan tajam, terutama sekali jarum ya, bila kita gunakan, kita tidak boleh recap semula. Kena faham ini ya, tak boleh recap semula. Okey. Please mind ya. Remember this ya, kena ingat setiap kali, setiap masa apabila awak menjalani sesuatu prosedur ini. Okey? Tak boleh recap. Kalau tidak, awak boleh mencederakan diri awak sendiri. Okey? Jangan sekali-sekali jalan ya dalam klinik dengan peralatan tajam. Ya, perubatan contohnya jarum di tangan ya. Jika perlu, awak boleh letakkan dalam apa? Kidney dish ya, ataupun kita dengan syringe sekali. Okey, bukan jarum terbuka macam tu ya, kita jalan dengan jarum, tak boleh. Okey, dalam klinik. Harus faham ya. Ini adalah untuk keselamatan diri kita sendiri. Okey, next ada. Okey. Jangan menyerahkan peralatan tajam contohnya jarum kepada seseorang ya, ataupun kawan awak ataupun doktor kalau awak assist ya. Jika perlu, masukkan ke dalam kidney dish. Okay, perlu kita sediakan dish untuk apabila kita memberi kepada seseorang pesakit. Kemudian baru kita serahkan kepada doktor untuk menjalankan prosedur tersebut. Peralatan tajam contohnya jarum hendaklah dibuang oleh staf yang menggunakan. Contohnya kalau doktor yang suntik patient, dia harus discard ataupun dispose of needle tu ke dalam sharp bin sendiri. Semua jarum, blades, lancet dan wile ataupun ampule mesti dibuang ke dalam tong kuning ataupun sharp bin ya. Semua benda-benda peralatan tajam ini kita harus masukkan ke dalam sharp bin. Okey. Bukan ke dalam plastik kuning ataupun plastik hitam ya. Ke dalam sharp bin. Okey, next doktor. Okey. Apabila kejadian tersusuk jarum berlaku atau terkena peralatan tajam, ini adalah protokol yang kita mesti ikuti ya. Okey. Pertama, jika kita terdedah kepada cair atau darah, basuh dengan air yang mengalir. Basuh.
ya, masuk mana-mana bahagian yang terkena darah atau cucai badan daripada pesakit tu, kita mesti basuh terlebih dahulu bawa air yang mengalir. Okay. Kedua, jika bahagian badan lain selain mata terdedah atau cedera, basuh luka menggunakan air yang mengalir dengan sabun. Kita mesti basuh luka tersebut dengan air dan sabun terlebih dahulu. Terus basuh dan luka tersebut. Kalau luka berdarah, ya biarkan dia mengalir, jangan cek ataupun hentikan ataupun sedut darah tu, ya jangan. Okey. Ideal dengan memegang bahagian luka tu di bawah air yang mengalir. Okey. Okey. Sebelum kita cakap tadi, ya, jangan gosok, ya, atau sedut ataupun sak. Sorry Matron ganggu, sorry kacau. Okay, so kita Tolong ambil yang lain tak clear lah. Dan tutup dengan plaster transparent, kalis air ataupun lakukan dressing pada luka tersebut. Okey. Jika ada kejadian, ya, tersusuk jarum ataupun needle prick injury ini berlaku, ya, dekat klinik, selepas insiden ini kita mesti laporkan, ya, insiden ini, laporkan dalam incident report, ya, yang akan dibangkitkan oleh kaki tangan yang cedera, ya, ataupun doktor boleh. This is mandatory, ya, mandatory, wajib, ya, laporkan kejadian ini. Iaitu kita mesti tulis, ya, yang pertama tarikh dan masa kejadian berlaku, ya, nama kaki tangan yang terlibat, ya, nama pesakit, ya, dari mana, ya, kaki tangan itu mendapat kecederaan, nama pesakit tersebut kita mesti catat juga, ya, dan diagnosis pesakit ataupun sebab apa dia melawat klinik pada hari itu, ya. Kita mesti tulis semua butiran ni dengan tepat. Okey, di dalam incident report, ya. Jelas, ya? Next, okay. Okey. Kita akan pergi kepada carta ahli apabila sesuatu kejadian needle prick injury berlaku, apa yang kita harus buat, ya. Kita kena kaji semula laporan insiden, ya. Mengkaji semula rekod perubatan pesakit ataupun kaki tangan yang terkena needle prick injury. Jika terdapat penyakit biohazard atau penyakit hepatitis B, hepatitis C ataupun HIV. So kita kena kaji semula rekod perubatan dia. Dan PIC doktor in charge akan memutuskan jika pesakit perlu diuji untuk penyakit-penyakit ini jika tidak ada rekod yang rekod pesakit di klinik tu. So dia akan uji semula. Ya, jika pesakit tersebut ada penyakit seperti yang kita sebut tadi. Ya. Dan kaki tangan terlibat juga perlu diuji sama. Ya. Okay, next doktor. Jika pesakit, ya, yang terlibat, ya, ada hepatitis B positif, ya, kaki tangan perlu diuji untuk status hepatitis B pula. Okey, kaki tangan yang terkena needle prick tu tadi. Okay. Jika keputusan untuk immunity hepatitis B adalah negatif, kaki tangan hendaklah diberi suntikan vaksin hepatitis B, ya. Dan PEP seperti hepatitis B immunoglobulin untuk diberi kepada staf dengan segera. Okay. Jika pesakit diketahui positif hepatitis C, masa ni
Buat kita kena jalankan yang disarankan ya untuk next slide ada. Okay, PIC di klinik ya ataupun doktor in charge ya akan menilai ya potensi risiko penularan ketiga-tiga penyakit tadi. Apa ketiga-tiga penyakit tadi yang Matron sebut tadi adalah apa? Hepatitis B, hepatitis C dan HIV. Jika pesakit tidak mempunyai sebarang rekod keputusan ujian sebelumnya, dia akan menilai semula potensi risiko itu. Okey. Jika risiko dianggap tinggi oleh doktor, hendaklah mengarahkan pesakit diuji untuk ketiga-tiga penyakit, ya, iaitu hepatitis B, hepatitis C dan HIV. Okey. Kedua-dua pesakit dan kaki tangan perlu diberi kaunseling, ya. Dan kos ujian pesakit dan kaki tangan hendaklah ditanggung oleh klinik itu sendiri. Ya. Okay, jelas ya? Next, okay. Okay, ini adalah gambar raja needle prick injury. Ya. Bila awak terkena ya dengan needle prick injury, tolong jangan menggelabah. Ya. Just calm down, okay? Relax. Ya. Apa kita perlu buat? Ya, selepas needle prick injury ni, kita terus kena pergi. Next, okay? Yeah. Oh, just stay calm, don't panic. Okay. Next, okay? Okay, immediate action is apa? Kita, ya, dia dengan apa? Memicit luka dan mengalirkannya bawah air. Ya. Berapa? Okey. Dan disinfect wound dengan apa? Pelemah soap dan water. Okey. Followed by 20% alcohol. Ya. Selepas ini adalah proses flowchart, ya, yang semua klinik ya mungkin ada flowchart bagaimana you perlu ikut peraturan selepas kena needle prick injury ini. Ya. Next, Doctor. Okey, ini adalah flowchart yang perlu diikuti. Apa yang Matron telah sebut tadi daripada mula ya sampai akhir ni ada di dalam flowchart ini. Okey. So ini adalah dalam bahasa Inggeris ya. Occupational exposure to blood and body fluid ya. Ada pendedah okey dengan body fluid, needle stick injuries, cuts, bites ya ataupun splashes into the eyes. So, ada dedah ya dengan cecair badan pesakit. Ya. Dan apa kita buat adalah seperti Matron cakap tadi, first aid, encourage bleed, ya, mengalirkan terus bahagian yang telah tercemar, ya, wash under area with sufficient amount of water. Do not suck the wound, do not scrub the area or use a nail brush. Okay, cover wound with an appropriate dressing. Ini sebut, Matron dah sebut tadi ya. So run under water, jangan ya, kita hanya cuci dengan air dan sabun. Okay. Dan insiden ini perlu report the incident to the person in charge. Doktor perlu tahu ya jika berlaku needle prick injury ini. Ya. Dan splash to broken skin, eyes with blood or other blood stained body fluid. Okay. Ataupun splash to intact skin with blood or with other low risk body fluid.
do not visibly blurred stain. Okay. So ini adalah low risk, sebelah kanan, sebelah kiri adalah medium risk. Okay. So kita perlu report dan masukkan dalam incident report. Ya. Jika ada berlaku apa-apa prosedur yang terkena dengan needle prick injury ataupun apa jua sharps di klinik. Okay. Dan perlu laporkan kepada doktor in charge. Ya. Dan perlu jalankan tata cara yang Medun telah sebut tadi. Okey. Boleh faham ya setakat ni semua? Hello? Faham Matron. Okey. Faham. Itu saja yang Medun akan share dengan you all hari ini. Ya. Okey, saya rasa di akhir sesi ni kita ada soal selidik ya. Yang perlu you isi dan hantar. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Setakat ni ada apa-apa soalan? Nak tanya Matron ke? Nak tanya Dr. Azura ke? Maybe I'll go back to the first slide. Maybe just now a lot of interruption and maybe a bit of what you call Interruption. Okay. A lot. I just cannot hear. Not clear. Okay. Do you know what is recap? Apa tu recap? Tak boleh recap semula. Apa maksud? Tak boleh tutup cap dia. Tutup balik. Tutup balik. Ya, Tutup balik bagus. kenapa? Needle dalam. Tutup middle tu. Tak boleh bubuh balik Takut tercucuk kan? Ya, recap. Kalau nak kena recap juga buat macam mana? Matter ada suggestion tak kalau perlu recap balik? In this tata cara, there's no such thing as you can recap again. But if after the procedure, they accidentally recap the thing, the needle and the syringe, they have to throw straight into the sharp bin, just like that. They shouldn't try to open it and throw into the sharp bin. Yeah, that's what I was telling them. Okay, regarding sharp bin, I think I don't know. There was an incident a few years back where the staff think they what you call it? You gagal tangan masuk dalam sharp bin. Yes. You cannot. Tak boleh ya. Kita tak boleh ya nak kalau sharp bin penuh ya kita tak boleh nak cuba goyangkan dengan tangan kita ke ataupun cuba masukkan tangan kita ke dalam. Jangan sekali-kali buat macam tu ya. Kita boleh terluka tangan kita. Faham tak? Katakan Matron, kalau ada macam benda jatuh, terbuang benda tu and then nak ambil balik, boleh ke dalam sharp bin? Cannot, doctor. Tak boleh ya? We cannot take back. Yes. So tak boleh ambil balik What is inside already. So that's why apa yang perlu ada dalam sharp bin tu kita perlu paparkan ya dekat sharp bin ataupun mana-mana yang semua staff boleh baca. Faham tak? Okey? Apa yang perlu kita buang ke dalam sharp bin sebenarnya? Apa? Sharp bin. Apa yang kita perlu boleh buang? Benda-benda yang sharp. Apa tu? Needle. Bagus. Lagi? Broken wire. Blade. Wire lagi? Wire. Ampule. Ampule. Blade. Lancer. Itu adalah benda-benda tajam. Needle benda tajam. Cotton yang tercemar, gauze yang tercemar kita buang di dalam mana? Ya?
Cotton yang ada darah, yang ada air, Cotton, Yellow bean. swab yang ada darah ataupun gauze yang ada darah, kita buang ke dalam mana? Yellow bean. Yellow bean. Yellow bin. Yellow plastik, biohazard plastik kan, betul? Plastik. Ha, bukan dalam sharp bin ya. Ya, Madam. Okey. Bukan dalam sharp bin. Okey, kita tengok slide yang lain pula. Okey. Macam cara nak setengah tepat dia ada macam nak buang jarum saja, bukan syringe. Boleh ke, Matron? Macam dia ada cara dia yang nak buang jarum saja, tak payah buang syringe. Boleh ke? Itu ada setengah sharp bin yang hanya ada boleh discard jarum saja. Itu adalah sharp bin yang kecil ya. Yang kecil. Certain clinics ada dibekalkan dengan sharp bin yang kecil sekali. Saya tak pasti sama ada klinik-klinik kita ada pernah tengok ke tak, ya. Tapi ada. Itu hanya untuk needle sahaja. Faham tak? Macam mana nak buang needle saja, kena tarik dengan tangan ke, Matron? Tak ada. Dia ada lubang ya dekat sharp bin tu. So you masukkan dan macam pecahkan dalam tu. Faham tak? Needle tu bersama syringe kan? Okey. Ada dekat sharp bin atas tu, dekat penutup tu ada lubang. Lubang kecil. Yang hanya boleh muat jarum sahaja. So bila kita masukkan jarum tu, kita macam pecahkan daripada syringe tu. So jarum tu terus akan masuk ke dalam sharp bin kecil tu. Ya? Dan jarum akan masuk dalam yellow sharp bin. Yang syringe tu yang dah dileraikan tu dibuang kat mana? Syringe is in the other yellow bin, the big one. The Biohazard. bigger one. Yes. Okay. Kalau let's say staff ataupun doktor yang tak pandai nak guna cara nak leraikan needle dengan syringe, boleh ke guna forceps untuk leraikan? Guna what? Forceps. Forceps. No, first of all, why you want to separate the needle and the syringe? When you have the big sharp bin there, you straight away throw into the sharp bin, doctor. You don't open up. Let's say small sharp bin. Pardon? If it's small sharp bin? Small sharp bin, that's what I'm telling you. You see inside the picture there? Can see in the picture? On top, the small sharp bin, this one, there is hole there, small hole. Yeah. So you just put until the needle is in. Oh, yeah. Yeah. Then you break it. Is it? Break it or twist it or how? Yeah, you just as though you're twisting it inside the needle. Then it will be in the sharp bin already, the needle. Okay. Then the syringe you throw into the bigger sharp bin. Okay. So staff faham ke yang apa yang saya dengan Matron tengah perbualkan ini? Dia pernah buat tak macam ni? Di klinik ada tak sharp bin yang kecil untuk jarum saja? Tak ada kat klinik, tak ada. Tak ada kan? Tak ada untuk needle saja. Okay. So di klinik hanya sharp bin yang besar kan? Betul? Ya. Okey, boleh tunjukkan dekat gambar tak? Boleh tunjukkan dalam video ni, sharp bin besar tu. Okey, bila buat prosedur ya, needle dengan syringe tu kita masukkan terus dalam sharp bin. Okey, sharp bin ini. Okey? Bin ni kecil. Kecil kita tak ada. Kecil tak ada. So besar macam ni sajalah. Ya, Matron. Okey. Apa yang Dr. Azura cakap tadi adalah sharp bin yang kecil yang dalam gambar ni. Faham tak? Ada tengok gambar tu kan? Boleh nampak gambar tu? Boleh. Okey, sebab ada
setengah-setengah klinik ada beli sharp bin kecil macam ni. Hanya untuk diskat jarum saja. Faham tak? Okay. So tapi klinik-klinik kita tak ada pakai. So it's okay lah. So needle and syringe you discard dalam tong sharp bin besar tu. Okay. Terus. Jangan pergi asingkan ya. Tolong. Faham ya? Jangan asingkan syringe dengan needle. Terus buang saja dalam sharp bin tu. Jika sharp bin, awak tahu kan ada level dia, betul tak? Sharp bin ada level kan? Ada tahap. Sampai mana perlu kita masukkan sharps tu, betul? Betul. Ada line warna apa? Garisan warna apa? Garisan warna apa dekat sharp bin tu? Merah. Merah, bagus. Ya. Yeah. So tengok tu. Sharp bin, tengok tunjuk tepi tu, tepi. Tunjuk tepi-tepi. Okey, tengok ada garisan warna merah kan? Betul. Tunjukkan garisan warna apa ni? Merah. Garisan warna merah tu. Ada metra. Tanda bahaya tu. Tengok tak? Tak ada. Ada line kan di sana? Ada line yang hitam saja. Ya. Yeah. So setakat sana saja perlu masuk. Faham tak? You jangan pergi penuh-penuhkan ya. Tak boleh. Faham? Okey? Boleh ya? Dan jika dah penuh jangan pergi jolok-jolok ya dalam tu ya. Tangan awak boleh kena tercucuk sharps tu. Faham? Okey. Okey, faham hari ni? Kita tengok slide yang terus ni. Okey, yang tadi mungkin matron boleh macam ulang balik kot. Bila katakanlah terkena staff terkena tercucuk jarum. Apa nak buat ni? Bila terkena cucuk jarum. Bila terkena jarum, kita terus kena pergi Cuci dengan mengalir. Basuh luka. Basuh dengan air mengalir dengan Sabun. 70% alkohol. Dan keluarkan yang darah yang apa ni kan, betul tak? Ya. Betul. Picit bawa air mengalir tu, picit ya. Luka tu bawa air mengalir. Okey? Dan galakkan luka tu berdarah. Faham tak? Di bawah air mengalir tu. Okey? Faham ya? Boleh sedut tak? Jelas ke? Boleh sedut ke darah tu? Tak boleh. Okey. Jangan pergi gosok ya, gosok luka tu. Jangan pergi gosok nak apa ni. Jangan. Faham tak? Hanya alirkan saja, lepas tu kita keringkan. Ya, keringkan luka tu dan buat dressing. Okey, jalankan dressing pada luka tersebut. Okey. Faham ya? Jelas? Faham. Okey. Okey, yang penting sekali lepas ni dah kena, dah luka, dah balut dah. Jangan lupa buat apa? Incident report. Ya, buat incident report. Okey. Incident report tu mesti ada nama awak, yang siapa yang kena, mesti ada nama sakit, okey? Kenapa patient tu datang dan terkena cucuk tu dengan apa? Dengan syringe ke, dengan blade ke, ya? So mesti tulis dalam incident report tu. Faham ya? Faham. Okey. Alright. Okay. Very good. Okay. So yang seterusnya bila dah buat report tu kita ada langkah-langkah selanjutnya ya, matron, betul tak? Dalam SOP kita itu adalah apa ni, tanggungjawab doktor ikhlas untuk membuat langkah selanjutnya ya. Ada management dia, kita dah ada SOP kita tentang macam mana nak manage the pre-injury dekat klinik ya. SOP-nya ada dalam sistem ya. Ini adalah summary ataupun kata dah summarize ya, macam mana apa yang perlu dibuat, kena ambil darah,
ya, pesakit. Ini adalah poin-poin yang penting. Okey, kita ambil. Ya. So kalau terkena, ya, apa yang kita perlu buat, ya, doktor in charge akan memutuskan, ya. Jika perlu patient tu diuji, kalau tak ada rekod, dia perlu diuji untuk semua ketiga penyakit tu. Dan kaki tangan juga, staff juga perlu diuji, ya. Okey. Jika patient tu ada hepatitis B, so apa perlu buat? Untuk staff tu juga perlu bagi hepatitis B? Injection. Yes, hemoglobin, okey. Tapi apa ni, prevention untuk semua staff sepatutnya kena ada hepatitis B vaksin dah ambil kena kata up to date dengan hepatitis B vaksin. Yes. Untuk tiga-tiga penyakit ni cuma yang boleh prevent dihindarkan cuma hepatitis B, ya. Mungkin kena check taraf level antibody hepatitis B. Kalau dah lama dah antibody dah kurang, mungkin kena boost lah, kena ambil repeat balik. Ya. Semula lah ujian darah tu dan tengok tahap dia. Okey. Dan baru kita boleh ambil injection tu. Ya. Okey. Faham Semua di klinik ada ambil ke ujian hepatitis B ni? Ada ke? Tak. Tak. Hepatitis B memang kita government bagi masa kecil. Selalunya kita punya protection tu memang banyak tahun lah. Tapi kalau nak tahu level hepatitis B antibody tu masih ada ke tak, boleh buat ujian darah untuk check antibody. Kalau kurang, selalunya lepas 20 ke 30 tahun, saya tak ingat. Saya lepas 20 tahun level tu kurang, so saya ambil booster untuk hepatitis B saja. Tapi untuk selalunya young person like you all, selalunya sebab you all memang kita dalam National Immunization Schedule, kita punya program imunisasi kebangsaan memang dah ada hepatitis B vaksin diberi sejak baby lagi 3 dos tu memang tahan banyak tahun Tapi kalau nak tahu ada ke tak protection tu, boleh check lah pakai buat medical check up check hepatitis B. Okay. Kalau belum ada, kena ambil, kalau level dia too low, you all kena ambil 3 doses hepatitis B. Alright. Untuk hepatitis C memang tak ada vaksin. Untuk HIV memang tak ada vaksin. Nanti yang tu kena check darah saja, and then yang tu selalunya kita kena refer kalau positif, dan kita kena refer specialist lah. Okay, untuk treatment, untuk management selanjutnya. Ini PIC akan counselling lah, kena handle lah. Yeah. So very important needle-stick injury ni kita kena prevent. Kena ikut langkah-langkah yang macam Matron cakap ni. Okay. Jangan sekali-sekala bila kita buat prosedur ini, termasuk doktor jugalah kalau you all assist pun kena berhati-hati juga, faham tak? Jangan buat prosedur tu sambil bercakap-cakap, no. You must concentrate bila buat prosedur tu, faham tak? Okay? Ini untuk keselamatan diri awak sendiri Tadi kita cakap pasal needle stick injury kan, tapi kalau macam juga splash kena dekat broken skin yang dekat sini, dekat mata ke, terkena dekat exposure kan, dekat skin kita punya skin, tak ada PPE itu pun kena orang kata check jugalah, betul tak Matron? Yes. Broken skin eyes have to check and have to report, sama juga kena report juga. Okay. Faham setakat ni semua? That's why Matron PPE very important kan kalau nak buat prosedur. Yes, betul. Kena pakai glove, macam nak handle sharp pun kena pakai glove, betul tak? Glove kena ada Kalau deal dengan blood or urine apa yang kita panggil yang body fluid you kena pakai apron. Faham tak? Apron kena pakai. So mesti tahu tentang PPE sekali Faham?
Alright. If big wound, ya, doktor tengah jahit, ya, scared of splashing of apa ni, you kena ada goggle lah, ya, dekat klinik, faham tak? Goggle to protect your apa? Mata kan, betul? Ya? Tapi betul saya rasa sebab sekarang ni pandemik kan, semua orang memang full PPE lah kot Yes, yes. Correct. Goggle, face shield lah semua pakai. Kata no Yeah. problem sama PPE kan. Okay. Okay, kita ada soalan lah Matron? Soalan? Yes. Okay. Matron nak you all jawab ya, boleh ke? Dah pandai kan semua tadi? Lepas dengar talk Matron dengan Dr. Azura tadi, semua dah pandai betul? Okay, tolong jawab. Ya. Soalan pertama. Tengok, daripada peralatan tajam, ya, di bawah, yang mana perlu dimasukkan ke dalam bin kuning? Sharp bin. Yang mana? A, blade. C. 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 Ha? C. C. Apa cakap C? Kuning ke kerana ya? C. Blade kuno. C. C. Ha? B. C. So, Macam jawab LJM kat dalam ya. keputusan yang apa ni? Akhir apa? Boy. B ke C? B. Bola. Kita dah tak cakap dah tadi kan? Apa kita perlu buang dalam sharp bin, apa yang kita perlu buang dalam plastik biohazard. Betul tak? Oh. Jawapannya apa? C. C. Betul. Okay? C. C. Ya? Sharp. Bin plastik. Sharp sah? Kena tak yang tu dah ada darah yang Next. macam dekat bin. Oh, apa sih nak? Jawapannya adalah C. C. jangan masuk teman tak boleh masuk ya. Bukan B. Ya. Cuma ada blade dan file saja. Okay? Alright. Can we go to the next one, Nathan? C. Okay. Soalan nombor 2. Apakah kita perlu lakukan apabila tertucuk jarum? Sila pilih yang berkaitan. A. Perlu terus cuci luka dengan antiseptik, balut dan laporkan kematian. B. Perlu picit luka dahulu, cuci dengan antiseptik dan tunggu hingga sembuh. C. Perlu cuci luka di bahagian air mengalir dengan darah mengalir keluar. Jangan gosok, sering dan tutup luka dengan dressing kalis air. Lapor kepada PIC dan buat laporan incident report. Ataupun D. Perlu cuci luka bawah air mengalir, buat dressing and laporkan kepada PIC. Mana satu? A ke B? C. B. C. C. Betul ke? C. 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 Betul, ya? C, ya? Okay, good. C. Okay, next. Nombor 3, soalan yang paling last. Jika insiden tercucuk jarum dengan pesakit yang mempunyai sejarah penyakit biohazard, apa perlu dijalankan? A. Biar pesakit balik setelah diperiksa oleh doktor, tunggu sehingga ada gejala baru tindakan perlu diambil. B. Jika temu bual pesakit dan beliau memberitahu tidak ada sejarah penyakit biohazard, boleh dibenarkan balik. C. Kaki tangan mengaku ada penyakit biohazard setelah diperiksa oleh doktor, hanya kaki tangan akan diberi rawatan yang sewajarnya. Ataupun D. Jika pesakit atau kaki tangan mempunyai sejarah penyakit biohazard, perlu diuji kedua-duanya untuk semua penyakit biohazard dan rawatan yang sewajarnya perlu diberi kepada kaki tangan. Jawapannya apa? D. A. D. 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 Is it? C. Donkey. Okay. Okay. D, ya? Yeah. D. D. D for donkey. Okay. Okay, good, very good. Okay, I think you all are doing very well. Excellent. Nak clap pun. Thank you.
Okay, Sol, jangan lupa sebelum kita selesai ada forum tinjauan kelas mingguan perjumpaan Maya Jabatan Tadbir Urus Klinikal. Nanti di sana from HQ akan email dengan WhatsApp dekat grup. Nanti kita share dekat WhatsApp grup lah. Kau boleh tolong isi survey ni ya dan hantar supaya kita boleh buat analisis lah. Mana-mana yang tak puas hati atau tak apa clear ke, panjang sangat ke atau session pendek sangat ke, tak faham ke, boleh bagi pendapat dan kita akan buat kaji selidik lah. Okay, so jangan lupa bagi pendapat dalam borang tinjauan survey ni. Okay, alright, ada apa-apa lagi soalan tanya sebelum kita bersurai? Tak ada ya? Semua clear? Clear. Okay, very good. Okay. Okay, Doktor. okay, macam ada apa-apa last word, apa lagi nak bagi tahu staff? No, Doktor. Okay, tapi saya harap ya semua akan patuhi ya SOP yang kita telah beri video conference talk ni ya. Yang minggu-minggu lepas pun tolong ikut, faham tak? Okay. Matron akan mula buat ya pemantauan very soon. Okay. I'm just waiting for the right moment. Ya, saya akan pergi memantau bila-bila masa pun. Okay. So tolong ikut. Ya, kalau tak ikut, Matron akan denda ya. Klinik yang tak patuh. Faham? Faham ya? Yes, Matron. Okay, thank you very much. Okay, terima kasih banyak-banyak you all. Okay. Thank you. Bye. Bye. Next week. Bye. Okay, bye. 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 Thank you.